Bismillah, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى اللهم ارزقنا علما نافعا لنا في الدين والدنيا والآخرة واجعل أسرار مشايخنا سارية فينا وأنت راض عنا ورحم بنا واجمعنا بهم يا ربنا يوم لقاك يا الله إنك نعم المولى ونعم المجيب لا حول ولا قوة إلا بك اللهم أمين يا كريم. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertamanya puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurniaan hidayah dan taufik inayah daripada Allah Subhanahu wa taala pada kali ini kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama dalam sembang santai secara maya ini. Terlebih dahulu saya ucapkan ucapan terima kasih kepada pihak penganjur, kepada pihak Islamic Finance Student Association IFSAS, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu'azzam Shah UniSyams yang sudi memberikan sedikit ruang dalam jemputan ini untuk saya berbicara tentang tajuk yang diberikan, walaupun tajuk itu mungkin agak luas dan memerlukan masa yang agak panjang, tetapi dalam tempoh yang seringkas mungkin insya-Allah barangkali kita tumpukan kepada beberapa perkara penting insya-Allah. Tajuk berkaitan dengan konflik antara etika dan akhlak, kemudian adab dan sebagainya, persoalan berkatkah ilmuku, berkatkah ilmu kita sebagai seorang pelajar dengan adab kita, ataupun barangkali sebahagian daripada kita hanya melihat ilmu itu pada sudut akademik yang beku, hanya mengumpulkan maklumat, tidak ada isu etika adab, tidak ada tali penghubung di antara pelajar dan juga gurunya dan sebagainya. Jadi pelbagai tafsiran itu mengikut bagaimana kita membentuk tafsiran berdasarkan kefahaman, atau lebih tepat lagi kita sebagai seorang mukmin pastilah setiap apa yang kita lakukan itu berteraskan kepada keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan prinsip-prinsip teras dalam agama Islam. So, kita tidak menyentuh tentang pandangan isu-isu lain supaya perbicaraan kita ini lebih tumpu kepada beberapa isu yang ingin kita manfaatkan bersama tanpa kita melakukan perbandingan dengan teori-teori ataupun pandangan-pandangan kelompok-kelompok pemikiran tertentu. Barangkali pada waktu yang lain boleh kita berikan ruang untuk itu. Tapi untuk hari ini yang saya kira tentang soalan berkatkah ilmuku, konflik akhlak, apakah itu akhlak, apakah itu adab, itu lebih menjurus kepada perbahasan ataupun isu berkaitan dengan adab. Adab ini dalam budaya ilmu ataupun dalam disiplin ilmu, adab itu merupakan sesuatu perkara yang sangat penting. Para ulama secara ringkas dan membedakan di antara adab dan juga akhlak. Akhlak ini lebih kepada tindak kelakuan yang terbit daripada dalam diri seseorang yang dizahirkan melalui tindak kelakuan, itu dia panggil akhlak. Dan akhlak ini lebih umum. Ada akhlak yang disebutkan sebagai al-akhlaqul hasanah, akhlak yang baik. Ada al-akhlaqus sayyi'ah, dan akhlak perbuatan, perlakuan, tindak laku yang tidak baik. Sementara adab, seperti mana kata Sayyidina Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih, yang dikatakan al-adab itu ialah al-akhdhu bimakarimil akhlaq, iaitu kita mengambil atau kita mempraktikkan akhlak pribadi yang mulia. Jadi berdasarkan takrifan ringkas itu dapatlah kita katakan bahawasanya semua adab itu adalah akhlak, tetapi tidak semua akhlak itu boleh dikategorikan sebagai adab, kerana adab itu hanya menjurus kepada akhlak pribadi yang baik. Jadi adab ini adalah satu perkara yang sangat penting dalam tradisi menuntut ilmu, tradisi untuk kita panggil tahsil al-ilm, untuk kita mendapatkan ilmu, untuk kita mendapatkan maklumat ataupun untuk kita menuntut ilmu pengetahuan, menghimpun pengetahuan, knowledge dan sebagainya, itu perlu kepada adab. Itu perlu kepada adab. Bahkan kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ta'addabu qabla an ta'allamu. Ta'addabu qabla an ta'allamu. Hendaklah kamu beradab, perhalusi dan perindahkan ataupun perkemaskan ataupun hiasi pribadi kamu dengan adab sebelum daripada kamu belajar. Bahkan para ulama menyatakan al-adabu qabla al-ilm, yani alaikum
أن تتعلموا الأدب أو أن تتأدبوا أو تعلموا الأدب قبل أن تعلموا العلم. عليكم أن تعلموا أي تتعلموا الأدب قبل أن تعلموا أي قبل أن تتعلموا العلم. Hendaklah kamu belajar untuk beradab sebelum daripada kamu belajar untuk mendapatkan ilmu. Apa maksud katanya para ulama? Itu memberikan isyarat pentingnya adab dalam budaya ilmu. Dan adab ini suatu perkara yang kita katakan ada adab yang berkaitan adab kita sebagai hamba dengan pencipta kita Allah Rabbil Alamin, adab kita dengan para guru, adab kita dengan para teman al-aqran ataupun kita kata al-asdiqa al-aqran dengan teman kita dalam jalanan ilmu kita, adab kita dengan masyarakat ketika mana kita menyampaikan ilmu, adab kita berinteraksi dengan kitab ataupun sumber ilmu, adab kita bagaimana ketika mana berlaku perbezaan pendapat sama ada sesama teman ataupun dengan guru, semua itu memerlukan kepada adab. Maka kalaulah dikatakan baginda Rasulullah SAW seperti mana warid dalam hadis, Nabi menyatakan alaihi salatu wasallam, innama bu'ithtu mu'alliman, hanya saja aku diutuskan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang guru untuk mengajar umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah rasul, guru yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajar manusia, bukan hanya dengan ilmu pengetahuan tetapi menjernihkan, memperhalusi ataupun menghiasi adab pribadi manusia, sama ada yang berkaitan dengan lahiriahnya dan juga batinnya, seperti mana Allah Taala sebut dalam surah Al-Jumu'ah yang sering kali kita bacakan, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahul azim. Dialah Allah yang telah mengutuskan, ba'atsa fikum, membangkitkan, mengutuskan kepada kamu rasulan, seorang rasul daripada kalangan kamu. Apa tugas rasul yang diutuskan? Iaitulah wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayat keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan isi kandungan kitab Al-Quranil Karim dan juga hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yuzakkihim, dan juga membersihkan mereka, bersihkan akhlak mereka, bersihkan jiwa mereka, membersihkan ruhani mereka itu terpelihara dan juga terhindar daripada perkara-perkara yang bersifat radhail, yang bersifat keji dan juga hina. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa in kanu, manusia, keadaan manusia sebelum itu, sebelum daripada diutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada dalam keadaan kejahilan, jauh daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdasarkan ayat dalam surah Al-Jumu'ah itu, rasul ataupun guru yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala, tugasnya, antara tugas utamanya ialah apa? Pertamanya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yaslu alaihim ayatihi, membacakan ayat keterangan daripada Allah, wa yuzakkihim, membersihkan mereka daripada segala kotoran, daripada segala kekejian dan kehinaan, daripada jahiliah dan kejahilan, wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kepada mereka isi kandungan Al-Quran, wal hikmah, dan juga hadis, hikmah yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, sedangkan mereka sebelum itu pada zaman jahiliah, sebelum daripada perutusan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada dalam keadaan jahil, berada dalam keadaan terdampar di lembah kegelapan, sehingga tidak tahu apa yang memberikan kebaikan dan keburukan kepada mereka. Jadi bermula daripada titik itu, rasul yang diutuskan itu tujuan ataupun hikmahnya adalah untuk mendidik manusia. Kemudian Nabi bersabda lagi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq, hanya saja aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak pribadi yang baik. Kemudian Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang lain, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang memberikan adab kepadaku adalah Allah Subhanahu wa taala, yang memurniakan adab pribadi yang mulia, adab yang baik kepada baginda Nabi SAW untuk disampaikan dan dipertontonkan menjadi contoh kepada umat manusia. Maka sebaik-baik pribadiku, kata Nabi, sebaik-baik adabku. Kenapa? Kerana adab baginda Nabi SAW itu adalah daripada kurniaan ataupun daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila disifatkan rasul sebagai seorang guru, disifatkan rasul yang punya adab yang terpuji, bahkan adab dia punya adab rabbaniyah, adab yang datangnya kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala, disebut pula sebagai perutusan rasul untuk menyempurnakan akhlak pribadi yang mulia, itu menunjukkan kepada kita bahawasanya ilmu dan adab
guru dan adab, pelajar dan adab ini adalah perkara yang sangat dekat, tidak boleh dipisahkan. Ilmu tanpa adab itu tidak ada manfaat. Seseorang yang mencapai hierarki kita kata akademik yang tinggi, namakan saja gelaran akademik yang tinggi, peringkat tertinggi, hatta kepada profesor sekalipun, tetapi kalau tidak ada adab, itu tidak ada nilai pada ilmunya. Kerana dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Kama qala, sesiapa yang bertambah padanya ilmu tetapi tidak bertambah petunjuk, tidak bertambah dekatnya dengan Allah, tidak bertambah luhurnya dalam ucapannya, tindakannya, pemikirannya, tidak bertambah hidayah, petunjuk dia dekat dengan Allah, maka lam yazdad minallahi illa bu'da. Dia tidak akan dekat melainkan semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. So, ini isu keberkatan, isu bagaimana kita dalam ilmu, prinsip keilmuan dalam Islam ini tak lari daripada adab, tidak jauh daripada keberkatan, dan tidak lari daripada maksud untuk mendekatkan diri pada Allah. Kita menuntut ilmu untuk apa? Adakah hanya semata-mata untuk mendapatkan gelaran tertentu pada hierarki tertentu, ataupun diberikan darjah bintang kebesaran tertentu? Ya, tidak salah mereka yang diberikan gelaran atau diberikan pengiktirafan, tidak salah. Bahkan Islam tidak menentang itu. Kita memberikan penarapan dan pengiktirafan sebagai suatu penghargaan kita, itu sangat dianjurkan. Tetapi bukanlah itu semata-mata maksud kita dalam menuntut ilmu. Kerana dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man talab fima ma'nah, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuha an-nas ilayhi adkhalahu Allahu an-nar, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Siapa-siapa yang menuntut ilmu hanya semata-mata untuk dia berdebat dengan ahli akademik atau berdebat dengan para ulama, dia menuntut ilmu dengan niat supaya dia dapat ilmu, dia boleh berhujah dan berdebat dengan para ulama, berdebat dengan gurunya, berdebat dengan ahli akademik untuk menunjukkan dia yang terkedepan dan sebagainya. Kalau itulah tujuan dan maksudnya, ataupun liyumariya bihi sufaha, ataupun untuk dia menunjukkan kehebatannya, untuk dia menunjukkan kesombongannya di hadapan orang yang jahil, mengatakan dia lebih berilmu daripada orang lain, aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih, ataupun untuk memalingkan wajah-wajah manusia supaya orang pandang dia, orang berikan penghormatan, orang panggil dia dengan gelaran tertentu. Itu maksudnya. Bukanlah makna kita menyatakan gelaran-gelaran itu tidak asal, tidak. Gelaran itu tidaklah sampai ditegah. Walaupun bid'ah, itu bid'ah yang hasanah. Kita memberikan gelaran Profesor Maria, Profesor, itu satu benda yang baik untuk kita berikan tahfiz, memberikan galakan kepada mereka. Tetapi dalam prinsip asas ilmu, bukanlah itu tujuan kita menuntut ilmu. Orang yang menuntut ilmu untuk berhujah dan berdebat dengan para ulama, orang yang menuntut ilmu untuk tunjuk pandai di hadapan orang jahil, orang yang menuntut ilmu supaya manusia cenderung dan melihat dia dengan apa? Dengan ketakjuban dan kehebatan, adkhalahu Allahu nar, Allah akan masuknya ke dalam neraka, na'udzubillah min dzalik. Di ba'd riwayat, dalam riwayat yang lain, lam yarih raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau syurga. Lebih-lebih lagi lah ilmu agama. Tapi di sini kita nak bercakap tentang prinsip ilmu yang lebih luas. Maka sebab itu pentingnya adab, pentingnya etika. Etika yang kita katakan etika yang kita sebagai seorang muslim memahami etik itu adalah sesuatu yang selari dengan agama lah. Kerana ada dalam etika tertentu yang diamalkan oleh barangkali majoriti di dunia ni, kalau ianya selari dengan agama, ya alal aini wa ra's, maka kita terima tanpa ada halangan. Tapi kalau sesuatu yang diamalkan oleh umum tetapi bercanggah dengan dasar atau prinsip syariat kita, maka atas nama muslim kita berhak untuk tidak bersetuju dengannya. Jadi kita dalam Islam ini ada adab-adab tertentu dalam menuntut ilmu. Ada adab kita dengan Allah. Yang paling basic adab kita dengan Allah ialah jernihkan hati, betulkan niat kita menuntut ilmu itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Kerana prinsip ibadah, menuntut ilmu sebahagian daripada ibadah. Prinsip ibadah dalam Islam selalu kita dengar firman Allah dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan, melainkan manusia tidak diperintahkan melainkan untuk mengabdikan diri kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam keadaan ikhlas sungguh-sungguh pada Allah, melaksanakan perintah agama. Bukan hanya dalam isu ibadat yang khusus, salat, haji, zakat dan sebagainya. Itu ibadah
dipanggil yang khassah. Adapun ibadat-ibadat yang umum, segala apa yang kita buat yang dituntut untuk kita, tindakan kita dituntut untuk kita meluruskan niat kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu juga sebahagian daripada ibadah, bahkan sebahagian daripada kewajipan. Jangan ingat menuntut ilmu ni perkara sambil-sambilan. Kalau berasa lapang sila, kalau berasa sibuk maka kita tak perlu menuntut ilmu. Dah, menuntut ilmu, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan fardu ain ataupun ilmu-ilmu yang bersifat prinsipal ini, yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan tasawuf peribadi kita, menjernihkan akhlak, itu termasuk daripada ilmu fardu ain. Dan kalaupun ilmu fardu kifayah sekalipun, tetapi apabila kita contoh sahabat-sahabat kita yang menekuni bidang perbankan dan sebagainya, walaupun barangkali dalam muamalat yang umum itu fardu kifayah bagi orang lain, tetapi kita yang melibatkan secara khusus dalam bidang kita, itu sudah menjadi tanggungjawab fardu ain kepada kita untuk kita memahaminya. Jadi kita tak boleh lari daripada apa? Daripada tuntutan fardu itu. Menuntut ilmu itu merupakan apa? Fardun talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kefarduan dan kewajipan. Maka dalam menuntut ilmu, adab yang paling basic adalah meluruskan niat kita mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut yang basic-basicnya. Kemudian adab kita dengan apa? Adab kita dengan guru kita. Kerana nak menuntut ilmu, kita tidak boleh mengasingkan diri daripada guru. Sebab itu dalam Islam, prinsip ilmu itu ataupun dikatakan rukun ilmu itu ada 5. Yang pertama adanya disebut talib, adanya penuntut ilmu. Yang kedua adanya asy-syaikh ataupun al-ustaz, adanya guru yang mengajar kita, yang membimbing kita. Yang ketiga adanya al-kitab, ada sumber kita, ada buku kita, ada silibus kita, ataupun ada sukatan kita, ada sumber rujukan kita. Yang keempat ada manhaj, iaitu ada metodologi kita, ada dawabit ataupun kita katakan ada manhaj kita, ada metod kita dalam menuntut ilmu. Yang kelima itu ada al-jawul ilmi ataupun al-bi'ah al-ilmiyah, kerana ada suasana ilmu itu. Macam kita masuk ke universiti, semua orang berbicara tentang ilmu, kita berada dalam kelas, semua berbincang tentang ilmu. Itu suasana yang akan membina keilmuan seseorang. Jadi dalam Islam ini ada 5 prinsip ataupun 5 komponen ataupun 5 rukun utama dalam membina seorang ilmuwan itu. Pertama, talib, penuntut ilmu. Yang kedua, al-ustaz, iaitu guru yang mengajar dan membimbing. Yang ketiga, al-kitab, iaitu buku ataupun kitab, sumber bacaan kita. Yang keempat itu al-manhaj, iaitu metodologi yang kita gunakan. Yang kelima iaitu al-bi'ah al-ilmiyah ataupun al-jawul ilmi, mesti ada suasana keilmuan itu. Jadi salah satu daripada rukun ilmu itu adalah guru kita. Maka sebab itu adab dengan guru ini merupakan satu perkara yang sangat penting, khidmat kepada guru. Kalau di pondok-pondok pesantren sehingga hari ini masih lagi ada khidmat guru itu dengan bawa kitab, dengan bawa kasut dan sebagainya. Dengan kadang-kadang ada khidmat guru sebelum belajar, bantu guru dulu dengan menunaikan hajat ataupun menunaikan beberapa perkara yang diperlukan oleh guru dalam beberapa urusan, tolong guru dalam menyelesaikan beberapa urusan dulu, kemudian baru belajar. Tapi kita di universiti ini barangkali perkara tersebut mungkin agak terbatas lah, walaupun di pusat-pusat pengajian pondok masih lagi diamalkan, dan itu merupakan satu perkara yang kita kata tidak salah dan tidak membuang masa kerana ada nilainya. Kerana keberkatan itu kadang-kadang datang daripada khidmat kita, murid kepada guru kita. Al-barakatu minal khidmah, keberkatan daripada khidmat kita. Cuma dalam ruang yang kita kata yang agak moden ataupun dalam suasana kita di universiti, barangkali perkara-perkara tersebut tidak dilakukan, tetapi masih lagi prinsip menghormati guru itu adalah perkara yang sangat penting, yang merupakan sebahagian daripada subul al-barakat, sebahagian daripada jalan-jalan keberkatan, bahkan sebahagian daripada teras untuk kita mendapatkan keberkatan ilmu adalah beradab dengan guru. Beradab dengan guru, tuan-tuan para hadirin sekalian boleh rujuk dalam kitab-kitab tarbiyah, kitab-kitab tasawuf dan sebagainya. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Hujjatul Imam Sayyidina al-Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Sayyidina al-Imam Muhammad Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam kitab yang lebih besar Ihya Ulumuddin, itu diperjelaskan secara perinci bagaimana kita adab kita dengan guru kita, cara cakapan kita,
cara interaksi kita, menggunakan bahasa yang betul, pada waktu yang betul, pada ketika dan suasana yang betul. Hatta bertanya soalan pun didetailkan oleh para ulama. Tanya pada waktu yang sesuai, tanya dengan bahasa yang sesuai, menegur guru sekiranya guru kita silap, juga dengan teguran yang sesuai. Pada hari ini tak ada semua tu. Kadang-kadang menegur lecturer itu hanya dipostkan dalam Facebook ataupun dalam mana-mana media sosial dalam bentuk menzahirkan rasa tidak puas hati kepada guru dan sebagainya. Ya, kita tak nafikan kadang-kadang guru juga kadang-kadang tersilap, itu tidak dinafikan. Kerana guru juga bashar juga manusia yang tidak sunyi daripada kesilapan, tetapi kemanusiaan seorang guru itu bukan tiket untuk kita mencela, menghina, apalagi menfitnah ataupun kita menyebut perkataan-perkataan yang tak sepatutnya. Kebenaran yang diungkapkan dengan bahasa yang kotor itu akan itu akan mengurangkan darjat kebenaran itu, bukan kerana kebenaran itu, tetapi kerana kita yang menyuarakan kebenaran tidak kena dengan tata cara adab dan juga etikanya. Itu perkara yang perlu untuk kita tekuni dan kita hadam bersama. Pada hari ini kita tengok kadang-kadang ya adab dengan guru, hatta dalam kritikan ilmiah pun kadang-kadang intiqad, al-intiqadul ilmi, dalam kita mengkritik pendapat para ilmuwan pun kadang-kadang atas nama kebebasan untuk menyuarakan pendapat, ramai daripada kita terbabas daripada adab dan tata susila, menyalahkan, memberikan gelaran, tidak sedikit yang membid'ahkan, yang mensyirikkan. Apa ini? Menggunakan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya, mengkritik contohnya tulisan para ilmuwan, bahkan guru kita, lecturer kita dalam kelas contohnya kita tak setuju, kita kritik dengan bahasa yang tidak ada padanya lunas penghormatan kepada seorang guru. Itu adalah perkara yang akan menjejaskan keberkatan ilmu kita. Kerana kita sebut soal basic ataupun soal asas tadi, ilmu ni dia bukan hanya mengumpulkan maklumat, tidak. Mengumpulkan maklumat, zaman terbuka kita boleh akses maklumat di hujung jari. Tetapi bukan semua maklumat yang kita akses itu memberikan kesan yang positif kalau tidak kena dengan tata cara atau pembahasan yang lebih, kita kata lebih khusus dengan adab dan tata susila yang sepatutnya kita sebagai seorang penuntut ilmu. Maka kena jaga adab kita dengan guru kita. Bahkan nak dapat ilmu ni, sebahagian daripada 6 syarat seperti mana kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsilha bi bayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Kata Sayyidina Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, wahai saudaraku, engkau tidak akan mencapai dan mendapatkan ilmu itu melainkan kamu memiliki 6 perkara yang akan aku detailkan. 6 perkara tersebut, yang pertama zakaun, kecerdikan, akal yang kita kata yang boleh membedakanlah. Kerana cerdik ni benda yang subjektif, dia punya tahap kecerdikan itu tak sama. Tapi seseorang yang punya daya kecerdikan itu sebahagian dari faktor penting untuk kita mendapatkan ilmu. Hirsun, tamak kepada ilmu, halabah terhadap ilmu, itu perlu. Yang ketiga ijtihadun, kesungguhan. Yang keempat bulghatun, bekalan ataupun kelengkapan yang kita perlukan untuk kita menuntut ilmu. Sama ada kelengkapan madiyah contohnya, kelengkapan kewangan dan sebagainya, perlu dalam untuk menuntut ilmu. Yang kelima itu suhbatu ustadzin, iaitu kita berdamping dengan guru. Yang keenamnya tuli zaman, iaitu masa yang lama. Masa yang lama ni bukanlah makna lepas ni kita nak tukar sistem universiti daripada 4 tahun kepada ijazah pertama perlu kepada 10, bukan. Itu dia panggil dalam pengamalan kita di universiti 4 tahun ataupun 3 tahun lebih, itu waktu yang ditetapkan dalam sistem yang sedia ada, ikutlah. Tapi maksud tuli zaman ni tidak terikat dengan stage kita bachelor kemudian postgraduate, tak terikatlah. Menuntut ilmu itu walaupun kita dah habis pada satu fasa, tetapi menuntut ilmu, proses menuntut ilmu itu terus berjalan. Itu dikatakan tulu zaman. Kita tidak boleh tergesa-gesa dalam untuk menekuni dan mendapatkan ilmu tersebut, untuk kita memahami dan hadam dengan secara jelas dan juga secara memberikan kesan yang baik. Perlu kepada tempoh masa yang lama. Yang saya nak sebut ialah yang kelima itu, iaitu suhbatu ustaz, berdamping dengan guru. Pentingnya untuk kita kembali kepada 5 prinsip yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan kita ingat bersama dalam membina ilmu atau membina seorang ahli ilmu itu, tak boleh lari daripada 5 rukun ini. Belajar, guru, kitab atau rujukan, metod kita punya manhaj kita, dan juga suasana ilmu yang akan membentuk keilmuan pada diri seseorang. Jadi pentingnya adab kita dengan guru, adab kita dengan
dengan sahabat-sahabat kita juga penting. Karena jalan keberkatan itu datang daripada pelbagai sudut. Adab kita dengan Allah itu membawa keberkatan. Adab kita dengan guru itu mendatangkan keberkatan. Adab kita dengan kawan kita. Kadang-kadang kita dah betul niat dengan Allah, adab kita dengan guru, tetapi kita sisihkan rakan kita yang sama-sama dalam jalanan perjuangan kita untuk menuntut ilmu. Maka sebab itu kena ada sifat untuk saling memberikan kekuatan. Kita kena bentuk kekuatan, kita kena bentuk kekuatan atau rangkuman yang kukuh hubungan kita sesama penuntut ilmu ini. Kalau ada kawan-kawan kita yang barangkali agak lambat untuk memahami sesuatu topik dan sebagainya, maka apa salahnya kita berikan bantuan untuk mencapai kebercemerlangan dalam ilmu. Dia bukan macam kita berpolitik, ataupun bukan macam kita berniaga, ataupun bukan macam kita nak ke depan, kita perlu tewaskan yang lain. Bukan. Ilmu tidak begitu. Ilmu ni sesuatu yang sangat mulia, nilai yang sangat agung. Sebab tu kita ajak kawan kita ilmu tidaklah bermakna bila dia pandai nanti dia ke depan, kita ke belakang. Tidak. Orang yang ajak orang lain kebaikan ini itu mendapat pengiktirafan dan penerapan yang tinggi, bahkan disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardina hatta an-namlata fi hujriha wal huta fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khaira atau kama qala alaihi salatu wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan seluruh ahli langit dan bumi, seluruh penduduk langit dan bumi, penduduk langit daripada kalangan para malaikatillah dan penduduk bumi keseluruhannya, hatta namlah, sehinggakan semut yang berada dalam lubangnya, dan juga al-hut, ikan yang berada di lautan, la yusallun, itu akan berselawat dengan makna akan berdoa dan juga akan mohon kepada Allah diberikan keampunan. Kepada siapa? Muallimin nasil khairat, kepada orang yang mengajar manusia dengan kebaikan. Jadi tidakkah kita rasa terpanggil untuk melihat teman-teman kita yang barangkali ada sedikit kesulitan dalam memahami ataupun dalam menekuni sesuatu topik ilmu itu, untuk sama-sama kita berkongsi. Itu penting. Yang terakhir yang saya nak sebut ialah ilmu juga mengajar kita untuk insaf. Adab yang penting juga itu adab dalam mengemukakan pandangan, adab dalam kita menguruskan situasi, adab dalam kita menyelesaikan masalah. Itu penting. Ketika mana kita adab dalam kita berbincang, ada perkara yang benar itu satu saja, perkara akidah contohnya, Allah itu esa, itu tidak ada khilaf, semua kita sepakat dan tidak ada orang boleh membantah bahawasanya Allah Ta'ala itu esa. Tetapi dalam perkara-perkara lain yang berkaitan dengan ijtihad para ulama dalam memahami nas, setiap nas sama ada Al-Quran ataupun sunnah contohnya, kadang-kadang difahami dengan makna ini, dan bila dengan makna ini cara implementasinya begini, melihat kepada uruf, melihat kepada adat dan amalan setempat dan sebagainya. Itu penting. Itu menuntut kita untuk kita berlapang dada. Berlapang dada. Ketika mana kita berbincang dalam muzakarah ilmu, perkara-perkara yang ada khilaf padanya, al-umur al-mukhtalafi, perkara-perkara al-umur al-mukhtalafiha, al-umur al-mukhtalafu fiha, perkara-perkara yang berlaku khilaf, perbezaan pendapat padanya, perlu untuk kita berlapang dada. Al-insaf, al-insaf dengan makna al-wasatiyah ataupun at-tawassut, kita bersederhana dengan pandangan kita, kerana ada perkara yang dipanggil ta'addudul haq, kebenarannya itu berbilang-bilang. Kita benar, yang pendapat ini juga benar dengan hujah dan alasan dan juga dengan dalilnya, yang ini juga benar dengan hujah, alasan dan dalilnya, maka kita melihat perbezaan ini sebagai rahmah. Itu penting. Yang hari ini disiplin itu agak kita kata makin lama makin sudah menipis, sehingga kadang-kadang tidak segan silu sesama kita saling menyesatkan, saling membid'ahkan dan saling mensyirikkan. A'udzubillahi min dzalik. Allahumma sallim. Maka tradisi ilmu tidak begitu. Saya walaupun barangkali tidak lama belajar di Al-Azhar Syarif, hanya setahun di sana, walaupun saya agak rasa kerdil untuk mengatakan Azhari, kerana saya bukan asal Azhari, 3 tahun di Insania dalam program diploma, kemudian sambung tahun akhir di Al-Azhar untuk melengkapkan ijazah pertama. Tetapi saya lihat Al-Azhar adalah satu, dia panggil madrasah ataupun satu muassasah, dia panggil satu institusi yang membina pelajaran dengan wasatiyah, tidak terlalu keras, tidak terlalu ketat dan tidak juga terlalu longgar, bahkan at-tawassut. Maka kita begitu, adab kita dalam berbincang perlu kepada berlapang dada. Ada perkara yang disepakati, kita sama-sama setuju. Ada perkara berlaku khilaf, kita sama-sama berbincang dan melihat apa yang memberikan manfaat
untuk kita berbeza pendapat, tetapi manfaatnya dapat kita kongsi bersama. Bahkan dalam muamalat sendiri pun kadang-kadang ada isu, contohnya macam dihebohkan ataupun walaupun agak lama ada isu itu, tetapi baru-baru ni dibicarakan semula tentang isu riba contohnya. Isu riba bank kan. Riba itu tidak ada khilaf. Semua ijma'ul ummah, semua umat ijma'ul ummah mengatakan riba itu haram, termasuk daripada dosa besar. Tetapi bagaimana riba itu terjadi dalam muamalat di bank itu, dalam urusan transaction kita di bank itu, bagaimana jadi riba dan tak riba, itu berlaku perbahasan di kalangan para ulama. Kadang-kadang ada fatwa ataupun kadang-kadang ada fatwa yang disemak semula, ada masalah yang dirungkai dan dibahaskan semula dan sebagainya. Jadi kita perlu berlapang dada dan melihat isu itu untuk kita insaf. Itu juga sebahagian daripada adab seorang penuntut ilmu. Jadi berbicara tentang adab ini, dia merupakan apa? Tajuk yang mencapah ataupun mencabang kepada semua faktor lah. Bukan hanya adab kita dengan Allah, adab kita dengan guru kita, adab kita dengan sahabat atau dengan penuntut ilmu, adab kita dengan situasi, adab kita dalam menguruskan atau menyelesaikan masalah. Itu penting. Kalau kita tidak memelihara adab itu, kita akan rugi. Contoh yang terakhir, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada sebahagian daripada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in datang lewat, sehingga mereka itu tergesa-gesa berlari supaya tidak ketinggalan takbir pertama dengan baginda Nabi SAW, sehingga Nabi mendengar derapan kaki mereka berlari dalam masjid Nabi SAW. Selesai daripada mendirikan salat, Nabi bertanya, siapakah tadi? Aku dengar bunyi jalabat rijal, bunyi telapak kaki manusia berlari-lari dengan apa? Dengan laju seakan kalut untuk masuk dalam saf. Lalu para sahabat pun bercerita tentang situasi mereka nak supaya apa? Supaya dapat takbir dengan baginda Nabi SAW. Nabi kata, zadakallahu hirsan, mudah-mudahan Allah tambahkan tamak dan halaba kamu untuk mendapatkan kebaikan, wala ta'ud, tetapi jangan kamu buat begitu lagi pada masa yang akan datang. Fa idza ataitumus salata fa alaikum bisakinah, bila kamu datang salat maka hendaklah kamu datang dalam keadaan tenang. Cuba tengok bijaknya baginda Rasulullah SAW menyelesaikan masalah. Kenapa? Intention yang baik, niat yang baik untuk apa? Mendapatkan takbiratul pertama itu yang baik, maka jangan dikacau tentang niat yang baik itu. Betulkan kesilapan cara muamalat mereka. Maka begitulah kita. Adab kita dalam menguruskan masalah. Tengok apa yang menjadi punca pada masalah, selesaikan. Fa nu'aliju hadhihi masalah. Kita selesaikan bab yang masalah itu. Tetapi bab-bab yang baik, maka tak perlu untuk kita untuk kita rangkumkan sekali, sehingga kadang-kadang bila kita menegur menyebabkan orang bukan semakin dekat tetapi semakin menjauh. Itu juga sebahagian daripada adab. Jadi saya kira tidak ada waktu yang agak cukuplah untuk kita bicarakan tajuk yang agak luas ini, walaupun barangkali tidak tersusun ucapan saya ini, tapi mudah-mudahan dapat sama-sama kita mengambil manfaat insya-Allah, sehingga kepada pertemuan yang akan datang insya-Allah, kalau ada rezeki nanti kita berjumpa lagi, sahabat secara maya atau bersemuka insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada kelemahan diri saya sendiri, namun hakikatnya segala sesuatu itu berlaku dengan ketetapan dan juga dengan ketentuan Allah. Innahu fima sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Mohon maaf atas segala kesilapan, insya-Allah jumpa lagi pada lain kesempatan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.